Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Ramadan. Saya Mariam dari Sekolah Muslimah Kuala Lumpur. Untuk mengetahui lebih lanjut dari kami, bolehlah layari ke Facebook atau website yang ada pada ini. Sambungan kepada finale cerita Ramadan 2021. What's next? Apa sahaja? Sepanjang saya membuat persiapan untuk episod cerita Ramadan 2021, saya bukan sahaja mendapat ilmu baru, tapi bertambah kekaguman saya dengan puasa. Sebab ini saya hanya memahami puasa adalah suatu beban kerana perlu berlapar di siang hari, dan pada waktu malam bila berbuka kita akan makan sebanyaknya untuk menutupi kelaparan di siang hari. Namun bermula tahun 2007, pada saat saya membuka Sekolah Muslimah, saya mulakan projek Detox Ramadan Sihat Syawal atau DRS. Saya menyediakan masakan untuk 4 kali makan, iaitu berbuka kecil, berbuka besar, moreh dan sahur. Memang sangat meminatkan. Lagi pula ketika itu saya sedang hamil anak kedua. Hasilnya adalah penurunan berat badan yang boleh dikatakan banyak, sekitar 7 kilo bagi salah seorang pelanggan saya. Walaupun kuota penurunan berat badan adalah di kalangan yang mengikuti program itu adalah 4-5 kilogram sahaja. Di dalam aktiviti yang disediakan selain dari makanan adalah sauna sebelum berbuka, beriadah sebelum berbuka dan luluh badan. Ini adalah poster yang berkaitan dengan program tersebut. Fast forward ke sekarang, terlalu banyak yang overclaim mungkin tidak kan. Dalam dunia menguruskan badan, ia dikatakan suatu formula rahsia atau ia adalah an open secret, rahsia yang diketahui mudah. Hanya dengan berpuasa akan mendapat hasil yang sangat mengagumkan. Namanya intermittent fasting, iaitu puasa berhenti, puasa berhenti. Macam puasa di Ramadan sebenarnya. Boleh korang Google mengenai ini. Terlalu banyak pembacaan tentangnya. Okey, saya mendalami dalam perkara ini. Sekiranya korang ikuti cerita Ramadan 2021, korang semestinya akan berjumpa dengan jenis-jenis puasa kan. Baiklah, saya sambung lagi. Puasa ada 2 jenis, puasa kering, dry fast, atau puasa basah, wet fast. Dry fast banyak dikaitkan dengan keagamaan. Di kalangan orang Islam, kita fahamlah puasa di bulan Ramadan atau puasa sunat. Di kalangan penganut Hindu pula, ada puasa yang tidak dibenarkan mendekati air, apatah lagi makan dan minum selama 48 jam atau 2 hari. Ini adalah puasa yang agak susah. Ia dilakukan untuk merayakan Tuhan Shiva dalam perayaan Maha Shrivastri. Ada juga puasa yang seperti puasa di bulan Ramadan, iaitu Ramadan Intermittent Fasting, RIF, iaitu agama Mormon, Kristian, Yahudi dan Bahai. Sudah tentu terdapat perbezaan dengan cara mereka berpuasa lah. Manakala wet fast adalah puasa yang bolehkan untuk minum air. Ini juga terdapat dalam Buddha Islam. Terdapat beberapa jenis puasa yang berkaitan dengan wet fast. Sama ada tidak makan, hanya minum air dan makan buah-buahan, atau makan hanya beberapa jenis makanan ruji seperti nasi, gandum, sagu dan sebagainya yang bentuk karbohidrat tanpa menyentuh sebarang protein binatang, atau makan makanan yang diletakkan dengan minyak sapi dan sebagainya. Jadi menarik bukan puasa ini? Sekarang, puasa setelah dibuat pelbagai kajian, dapati ia suatu aktiviti yang sangat berkesan kepada sistem dari tubuh. Meningkatkan imun badan, mengurangkan inflamasi kronik, mencetuskan perbaikan dan pemulihan sel-sel badan, mencantikkan kulit, menurunkan gula dalam darah, menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan dan menambahkan memori. Banyak yang dikatakan. Adakah ini hanyalah kenyataan yang mengejutkan? Tidak. Kerana ia disokong oleh bukti-bukti kajian yang semakin banyak. Walaupun secara spesifik bandingan antara dry fast dan wet fast tidak banyak dilakukan atau hampir tiada, tetapi boleh dikatakan dry fast perlu masa yang singkat untuk mendapatkan kesan wet fast. Walaupun begitu, perlu juga pantau dengan keadaan seperti dehidrasi supaya tidak berlaku sebarang komplikasi dalam kesihatan kita.
bagaimana puasa korang pada tahun ini? Bagi saya, perubahan yang saya alami setiap kali saya berpuasa adalah kitaran haid saya yang akan menjadi lancar. Walaupun sebelum puasa ia kurang tepat, tapi bila puasa mesti tepat dan bagus. Rugilah kan puasa tidak penuh. Ini saya sudah alami sejak remaja lagi. Dari dahulu mama saya akan beritahu puasa telah melancarkan atraksi hormon saya. Namun kali ini juga puasa ini telah menyebabkan serangan alahan saya agak berpanjangan dan saya menjadi super sensitif dengan sebarang toksin atau histamin yang berlebihan. Kalau berbuka, salah makan, esoknya saya akan menderita. Jadi saya sangat hati-hati dengan jenis pilihan makanan saya. Dan ya, saya mengambil suplemen yang spesifik kerana perut saya yang sensitif. Tetapi memerlukan makanan superfood untuk menambah baik kualiti makanan saya. So, apa perubahan yang korang rasakan di Ramadan ini? Impact pada sistem pencernaan, GERD atau gastrik dapat dikurangkan, gula dalam darah dapat diturunkan, kolesterol, berat badan turun, sakit kepala kerap dan migrain dapat berkurangan. Seharusnya RIF boleh membantu banyak dalam semua permasalahan yang disebutkan tadi. Sekiranya tidak, kita perlu pandang ke belakang dan pertimbangkan kualiti pemakanan dan cara kita berpuasa. Kalau kurang jelas, boleh hubungi kami dan kita boleh bincangkan apa yang perlu dilakukan. Puasa boleh menjadi kayu ukur kepada permulaan perubahan penjagaan kesihatan menyeluruh, di mana kita boleh tahu apakah kelemahan pada sistem daya tubuh kita. Setelah itu boleh kita hadapi dan tangani kelemahan itu. Sekiranya perubahan tidak seperti diingini dirasakan, boleh teruskan berpuasa, tetapi kita modifikasikan sedikit. Bagaimana? Soalannya adalah, adakah perlu kita teruskan puasa ini atau tidak? Ya, sekiranya mahukan perubahan menyeluruh, gula dalam darah boleh dikawal sekiranya cara diet yang betul. Namun, bagi kondisi-kondisi yang sudah mencapai diabetes, perlu dilakukan atas pemantauan doktor. Antara yang dicadangkan adalah keto diet dan intermittent fasting (IF). Kenapa keto diet? Apakah keto diet? Keto diet adalah diet yang tidak mengambil karbohidrat atau karbohidrat pada kuantiti yang rendah. Tujuannya adalah untuk memaksa badan menggunakan simpanan glukosa yang ada dalam badan. Jangka masa, ada yang melakukannya berbulan-bulan, ada juga yang bertahun. Pendapat saya, bagus, tetapi perlu ada target. Berapa lama mahu dilakukannya dan berapakah berat badan yang perlu dicapai. Tiada diet yang boleh dijalankan selamanya tanpa had. Keto diet bagi saya sebaiknya dilakukan antara 1 ke 3 bulan, or maybe some people 6 bulan, kemudian berhenti. Untuk sambung kembali boleh sahaja, tetapi sehingga badan berehat, sambung. Cuma ini adalah pendapat pribadi saya sahaja. Tidak bolehlah terima 100%. Ya, kita kena kritikal dengan apa yang kita buat, ya. Puasa dan keto, ia bagus kerana ia boleh membawa gula dalam darah dan menurunkan lemak dari simpanan. Boleh dilakukan. Umat adalah one meal a day. Puasa Isnin Khamis. Intermittent fasting 5/2, iaitu 5 hari puasa, 2 hari tidak. Ataupun intermittent fasting 2 ke 3 hari, maksudnya berpuasa selama 2 hingga 3 hari, iaitu 48 ke 36 jam. Semua ini boleh dilakukan, namun ia perlu dipantau dan pastikan cukup makanan dan pilihan aktiviti yang seumat adalah one meal a day. Puasa Isnin Khamis. Intermittent fasting 5/2, iaitu 5 hari puasa, 2 hari tidak. Ataupun intermittent fasting 2 ke 3 hari, maksudnya berpuasa selama 2 hingga 3 hari, iaitu 48 ke 36 jam. Semua ini boleh dilakukan, namun ianya perlu dipantau dan pastikan cukup makanan dan pilihan aktiviti yang sesuai. Okey, penutup pada cerita ini, take home note. Apa jua cara pemakanan yang dipilih selepas ini, yang paling penting adalah jenis makanan, porsi, masa makan, aktiviti yang berkaitan, kerap penilaian di mana kita
saya atau siapa sahaja di channel kami. Selamat berbuka dan bersahur. Ingat, pilih makanan yang sesuai dan sihat. Assalamualaikum dan bye.